syukuri suami kita. Alhamdulillah bang, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anak kita, kalau inilah aura yang kita bawa balik ke rumah kita tuan-puan sekalian, iaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan akan lihat keluarga kita mulai berubah. Anak-anak nak makan kan, bukan benda kecil ya, melihat anak lepas makan berdoa mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Bukan benda kecil. Tuan-puan tengok pada setiap tindakan seorang Muslim, Allah ajar bersyukur. Keluar tandas, apa doa dia? Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha. Alhamdulillah. Bangun tidur, apa doa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Tidak sah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya salat kecuali mesti ada lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sah sebab tak baca Fatihah kan? Tak sah. Tak lengkap, tak sempurna, tak diterima pertemuan kita yang nama salat kecuali kita mengungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Punya dahsyatnya syukur. Puji-puji Allah, puji-pujian kepada Allah. Dah syukur dah, rokok pula. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, ini dari sudut tazkiyatun nafsi juga ya. Kita bawalah hati yang sentiasa memuji Allah di mana-mana, insya-Allah semua akan selamat, beres. Allah dengar hati yang sedang memuji. Di rumah, di masjid, apa je yang dia buat, dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Tak habis-habis. Memuji, 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 syukur, syukur, syukur. Hidup jiwa kita. Nak bagi semangat tinggi, nak bagi jiwa hidup, jiwa anak hidup, jiwa isteri hidup, jiwa suami hidup. Syukur, syukur, syukur. Syukur ni tuan-puan maksud dia apa? Kita sedar nikmat itu datang daripada Allah. Yang kedua, kita memuji pemberi nikmat. Ketiga, kita menggunakan nikmat itu di jalan yang diredai oleh pemberinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syukur. 3 benda. 1, sedar nikmat itu daripada Allah. Sehat, siapa yang bagi sehat? Allah. Sekelip mata Allah boleh tarik kesihatan kita. Sekelip mata. Ya Allah. Sahabat ustazah pergi satu negara, tak tahulah salah makan ke, makan apa tak tahulah. Tapi balik kena jadi sakit. Sakit, tengok-tengok ada apa? Kuman dalam darah. Meninggal tuan-puan sekalian. 3 minggu dekat ICU meninggal. Elok-elok, sehat. Umur baru 40 lebih. Mudah sangat bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik apa yang Allah dah bagi kat kita. Mudah sangat. Sebab tu semua nikmat yang kita ada daripada Allah, daripada Allah. Tengok cermin, nampak apa? Nampak muka kita ke muka orang? Dia punya dengki tu sampai tengok cermin pun nampak muka orang. Ya? Nampak muka sendiri. Apa yang kita rasa? Alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Ya Allah, seperti mana Engkau cantikkan rupa parasku, perindahkan akhlakku ya Allah. Itu doa-doa kita. Kemudian puji pemberi nikmat dan gunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan Allah. Kita tengok Ibu Anas bin Malik tuan-puan sekalian, bagaimana beliau menggunakan nikmat anak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mendengar tapak kaki Ibu Anas bin Malik dalam syurga. Ini bukan reka-reka ni. Real. Tapak kaki seorang perempuan telah didengar oleh Nabi SAW dalam syurga. Perempuan tu buat apa? Muslimah tu buat apa tuan-puan? Apa yang beliau buat? Antara lain Ibu Anas bin Malik
ketika mana orang lain di awal perjuangan Nabi SAW mengorbankan harta mereka, tenaga mereka untuk bantu Nabi SAW, ibu Anas bin Malik datang membawa anak kecilnya Anas bin Malik, bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, aku dah cari-cari dah apa yang aku nak bagi kepada kamu. Nak bagi harta tak banyak mana, nak bagi tenaga tak bertenaga kudrat besar mana, orang perempuan. Tapi ini harta aku paling bernilai. Apa dia? Anakku. Sekarang anakku ini aku wakafkan kepada engkau. Kau gunakanlah anakku ini untuk khidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah. Duduklah bantu Nabi SAW. Anas bin Malik yang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dengan faqih dalam urusan agama. Ibu Anas bin Malik didengari tapak kakinya dalam syurga. Ini benda yang kita kena faham, sahabat-sahabat sekalian. Anak-anak kita, nikmat yang sangat besar. Manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata fikir nak dapat gaji besar ke apa kan? Tak. Apa sumbangan anak-anak ini nanti di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-puan sekalian, kita jangan fikir kita je. Kita mak-mak ni pun macam-macam impian kan. Peristiwa hijrah mengajar kepada kita untuk melihat sesuatu tu dengan besar. Perancangan keluarga kita, apa perancangan besar dia? Anak-anak ini, anak cucu kita mestilah orang yang faham agama, orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ada perancangan yang demikian. Dan semua itu adalah manifestasi kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi satu tuan-puan sekalian, nikmat yang kita kena syukuri adalah nikmat Islam yang Allah berikan kepada keluarga kita. Ambil contoh, para nabi, apa di antara nasihat mereka kepada anak-anak mereka? Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim kan? Dalam Quran sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah muliakan kamu dengan agama ini. Pernah tak kita cakap ke anak-anak kita ya? Dalam banyak-banyak nasihat tu kita cakap ke anak kita, wahai Kak Long, wahai Bangah, Allah telah muliakan kalian dengan nikmat Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Perempuan takut tak tengok perkembangan dunia hari ini? Boleh berdiri di hadapan orang-orang yang bukan Islam untuk mempersendakan Islam yang Allah telah nikmatkan kepada kita. Takut tak? Bukan benda kecil. Tuan-puan bayang cerita Abu Talib ya, cerita Abu Talib. Abu Talib ni siapa dia? Pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi yang nampak Nabi, yang dengar Nabi, yang boleh peluk Nabi, yang boleh salam Nabi, boleh bertegur sapa dengan Nabi, ada hubungan darah dengan Nabi. Masa beliau nak meninggal dunia, tuan-puan sekalian, di atas pembaringan kematian, Nabi masih berusaha, SAW masih berusaha untuk menyeru kepada Islam. Pak saudara, berimanlah kepada Allah, terimalah agama Allah. Lepas Nabi cakap macam tu, Abu Jahal tak salah, matilah dalam agama nenek moyang kita. Akhirnya apa ayat yang diakhiri oleh Abu Talib? Aku mati atas nama agama nenek moyangku. Mati. Masya Allah.
Nabi sampai berdoa, sahabat-sahabat sekalian, dan turun ayat yang menegur Nabi, jangan lagi mendoakan keampunan kepada orang yang zahir nampak dah sah-sah mati musyrik ataupun kufur. Makna nampak dah ahli neraka ni. Itu ayat Quran sebut, yang kawan zaman pandai cakap ahli neraka tu. Jangan doa lagi. Bahkan kemudian turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu sayang. Sesayang apa? Mau tak sayang pak saudara? Bapak saudara yang berusaha melindungi anak saudara. Kamu tak dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kamu pun terasa tak betapa mahalnya Islam? Abu Talib tak dapat. Abu Talib diberikan azab yang paling ringan, api neraka tu kat buka langit. Sedara bapa saudara Nabi tak dapat. Yang duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba kita dapat. Tanpa susah payah. Tahu-tahu mak ayah kita, atuk nenek kita adalah seorang Muslim dan mukmin. Lahir-lahir disambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus diajar kalimah syahadah, kalimah tauhid. Ustazah masa baca sirah tuan-puan, kisah Abu Talib tu, tak tahu nak cakap macam mana. Ya Allah, patutlah Nabi-Nabi terdahulu pesan pada anak-anak, innallaha astafa lakumuddin. Allah dah pilih kamu, muliakan kamu dengan nikmat agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali mesti tantang Islam, mati dalam Islam. Tapi yang tadi mendebarkan, membimbangkan. Ada anak-anak, ada orang muda, orang tua, ya, boleh berdiri di hadapan orang-orang yang bukan Islam, pakai pakaian asalnya menutup aurat. Kemudian apa tujuan pergi buka satu persatu dalam majlis yang sama di hadapan orang yang sama? Apa tujuan menyebut saya hafaz Quran 15 juzuk? Dan kemudian melihat orang-orang yang bukan Islam ketawa. Padahal kita nak kena proud, bangga sebagai seorang Islam. Nikmat yang terlampau besar. Nak kata macam ni, hey, Abu Talib pun tak dapat tahu. Macam kita dapat, anak kita dapat. Allah nak syukur nikmat Islam. Allah pilih keluarga kita. Cerita ke anak-anak. Lepas pada tu dah banyak pula, ada pula laki-laki yang menghina Nabi SAW. Dah mula. Dia benda-benda macam ni, dia cepat merebak. Lepas tu kita tengok pula pandangan orang yang menyokong pun ada. Hak asasi. Lain macam ni. Hak asasi. Yang cakap hak asasi tu siapa dia yang membela? Orang Islam. Hak dia lah. Nak buat apa pun, nak cakap. Tuan-puan, ini bukan soal hak macam tu. Ini akidah, tauhid. Nikmat yang Allah muliakan kita dengan nikmat Islam. Jadi nak beritahunya tuan-puan sekalian, syukur ni benda yang besar. Jangan pandang harta benda je. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh, ya, semua ni kita kena ambil, bawa masuk dalam keluarga kita.